masuknya unsur-unsur fikrah yang negatif. Kadang-kadang ada, kita tak nafikan dalam jemaah kita. Sebelum tu tak sampai ni. Saya nak berhenti ni untuk tunggu ustaz saya. Ada soalan lah? Okey. Jadi masuknya unsur-unsur fikrah yang negatif. Memang tuan-tuan kita tak nafikan kadang-kadang ialah ada pandangan-pandangan yang berbeda. Saya yakin tuan-tuan duduk di Cawangan, tuan-tuan duduk dalam kawasan, tuan-tuan duduk di MTD, tak kira peringkat mana, akan ada orang main pagi macam-macam kat kita. Saya dulu dalam pemuda, orang main jumpa dia kata, ustaz sepatutnya pemuda gini. Hari ni saya duduk dengan dia ulama, dia main ulama. Kan? Yang kadang-kadang bila dia bagi pandangan ni, dia menyalahkan apa kita bawa. Dia kata pimpinan PAS dia tak cukup bijak dia. Tak cukup bijak. Dia bagilah hujah-hujah dia. Kan? Kadang-kadang tuan-tuan dia main kat kita ni, dia berjumpa kita, dia bagi pandangan, ya Allah ya Rabbi. Tu saya masih ingat pengalaman Ustaz Syauqi Ibrahim di Kedah. Dia kata dia pun biasa jumpa Ustaz Fatih. Disyarah kat Ustaz Fatih 2 jam. PAS ni sepatutnya begini, PAS sepatutnya begini, PAS ni tak buat yang ni, PAS ni. Ustaz Fatih dengar, Ustaz Fatih tuan-tuan tahu saya dia dengar bilik. Habis semua dah. Habis dah. Dia tanya 2 patah. Siapa nak buat? Ustaz Syauqi kata, bila Ustaz Fatih tanya 2 patah tu siapa nak buat? Saya balik, dia kata dia waktu tu kerja di Jawi, pegawai di Jabatan Agama Islam Wilayah. Letak jawatan balik. Siapa nak buat? Ini tuan-tuan, kadang-kadang nasihat-nasihat negatif ni masuk. Dia komen kita, dia apa semua, menyebabkan kadang-kadang kita terbuka juga. Bila dia bagi pandangan rasionalnya itu ini, kita pun terasa juga. Tapi bila kita jenuh balik tuan-tuan, apa hak kita buat? Dengan hadap kita jelas, dengan matlamat kita terang, dengan apa yang kita nak itu terang, pimpinan kita pimpin kita, bawa kita atas keyakinan itu, siapa mai pun insya-Allah tak terbuka. Kita sebagai apa dengan anggota jemaah, kita akan terus marah ke hadapan. Sebab kita sedang nampak tuan-tuan kejayaan demi kejayaan yang ada di depan. Siapa boleh sangka tuan-tuan, selepas 21 tahun duduk di Lulus, hari ini kita tahu UMNO dia buka pintu untuk kita laksana. Bukan dia nak buat, dia nak bagi kita pecah. Tu tujuannya. Dia nak bagi kita bergaduh. Bila kita pecah, bergaduh, berselerak tabak, buat itu senang dia buat GST. Kita tahu tuan-tuan itu. Tapi dia terpaksa buka, menggambarkan bahawa dakwah yang kita buat sudah berjaya. Masyarakat hari ini adalah satu jenis masyarakat tuan-tuan yang tak mau lagi lah macam dulu. Sebab tu UMNO terpaksa mengubah watak. Tuan-tuan baca tulisan perubahan setahun selepas UMNO BN Perintah Kedah. Apa Mukhris buat? Mukhris bukan buat apa tuan. Sungguh. Habis takkan sampai tak ada apa? Ada. Apa yang dia buat? Mengubah wataknya daripada seorang, daripada keluarga, anak Perdana Menteri, elit, diubah jadi tuan. Hari ini tuan-tuan, Mukhris sangat tuan. Jumpa tua-tua guru, turun pondok-pondok, pergi masjid, semayang subuh, kalau boleh bagi kuliah, dia nak kuliah. Ini tuan-tuan Mukhris hari ini. Satu bentuk pendekatan yang dia bawa yang siapa pun boleh jadi dalam UMNO ni sangat tak jangka. Kenapa dia bawa macam tu? Sebab mereka dah kaji. 5 tahun kita merintah. Kalau sekiranya dia bawa dalam bentuk lain, dia cuba tuan-tuan bila exco dia bawa, kajian lawak. Orang marah. Satu kajian dibuat di Kedah,
orang marah dengan program-program berbentuk hiburan melampau. Raja lawak, yalah tak melampau lah sangat raja lawak ni. Ustaz Azhar Idrus pun masuk juga. Nabil punya kerja. Kan? Tapi dari sudut orang Kedah ni sudah mula menilai. Dia kata dulu Ustaz Azizan tak ada apa. Habis dia tukar. Nampak? Itu enggak benda-benda yang ada. Menyebabkan dia hari ni cuba tengok. Bila dia nak sanggah himpunan yang dibuat, himpunan derita rakyat di Bali, dia buat apa? Lantunan Mahabbah. Buat main Habib. Tak apalah, lagi Habib pun nak main kita. Ustaz Said ni dia tu. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan tanya dia lah. Itu mana masalah Habib-Habib ni. Tapi maknanya sekarang mereka terpaksa. Itu gambaran. Menunjukkan bahawa sudah sampai masa Islam sedang diterima dengan baik oleh masyarakat. Sedang diterima dengan baik. Dan kita pun tak pernah sangka suasana ini sampai ke peringkat UMNO terpaksa. Saya gunakan istilah terpaksa. Mereka terpaksa. Tuan-tuan boleh bayangkan Datuk Najib boleh buka putih. Tuan-tuan bisa tengok ke pemimpin UMNO dulu Perdana Menteri zaman Mahathir pakai putih. Mahathir sekali dia pakai putih. Waktu hari perasmian kompleks Yayasan Al-Bukhari bulan Ramadan. Sekali dengan Ustaz Fatih ada gambar putih. Dua-dua orang pakai putih. Waktu tu bila gambar tu tersebar, Mahathir marah orang sebar. Dia tak tahu siapa apa gambar saya pakai putih ni. Dia pun tak mahu. Tapi hari ni mereka sudah buat. Ada bahawa ni kawan-kawan sebar handle dalam WhatsApp dalam apa? Usrah cawangan UMNO Sejeli. Usrah tu dia main. Lepas ni dia apa Wahdatul Fiqh, Wahdatul Amal dengan main. Ni ayat-ayat yang mereka akan guna. Baru ni 23, 24, 24 Istimewa Pondok Satu Malaysia. Istimewa sekarang. Dulu convention, dulu apa tuan-tuan tak mainlah istilah istimewa. Hari ini istimewa. Maka dalam keadaan macam ni adalah orang kita tertipu. Ada. Orang kita ni dia tengok tu dia memang panggil orang kita ni dia cepat kagum. Sementara dia nak ketahuan tu dia kagum dulu. Jadi bila dia kagum tu dia pun Allahu Akbar, dia tahan ni yang kita duk cari apa semua. Tapi bila dia sedap balik tu, silap. Sebab tu kita melihat tentang perkembangan yang ada, insya-Allah. Sekarang sudah ramai pihak dalam UMNO sendiri komen mukri. Dia kata kalau hang buat dulu. Kalau dia buat macam ni, orang bila dia dekat dengan majlis ilmu, lah jadi dia cari apa? Dia cari apa ya? Bila dia faham agama, dia mana boleh duduk agama. Mukri nak tampil dia hebat, dia sudut agama dia hebat. Bini dia main. Allah, bini dia hebat. Jadi waktu tu orang menilai. Penilaian ini insya-Allah kita harap menyebabkan akan berlaku perubahan besar pada satu hari terhadap PAS dan orang akan menerima apa yang kita bawa. Akhir tuan-tuan, itulah saya sebut. Sebenarnya memang itu topik. Manusia ni kemudahan dia akan cari Islam. Berjalan hidup manusia akhir dia akan cari Islam. Sejahat-jahat pencuri, dia curi lembu. Tapi dia nak makan tuan-tuan, dia tak bunuh itu sembelih. Sembelih meledak dia belah, baca bismillah. Bagi mati elok bau lapar. Tu sembelih apa lembu curi ni haram. Dah kata haram lembu tak ni. Itu satu pasal. Jangan makan buat dua kali haram. Jadi ini benda-benda yang ada yang kita lihat dalam perjuangan kita, maka insya-Allah kita teruskanlah bekerja. Mudah-mudahan Allah berkati, rahmati apa yang kita usahakan. Dan saya ucap terima kasih tuan-tuan atas ruang kesempatan yang diberi dapat sedikit sebanyak berceloteh dengan tuan-tuan di pagi ini, yang saya kira apa yang kita bahas tidak terlalu ilmiah sangat, tapi lebih pada untuk kita mengingatkan apa yang sedang ada dalam jemaah kita. Dan kita bakat-bakatlah tuan-tuan, kalau kita nampak dalam jemaah kita ni ada benda-benda, ada unsur-unsur yang menyebabkan kita nak jadi pecah apa semua, kita jaga. Bakat-bakat jaga. Supaya
kita bukan menjadi orang yang membuat masalah, tapi jadilah orang yang menyelesaikan masalah. Terima kasih. Salah silap saya mohon banyak maaf. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.